Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar dan pelajar saya. Video kali ini kita buat untuk tutorial bagi tajuk parametric curve in 3 space. Okey, so boleh lihat handout ataupun boleh lihat video sebelum ini apa yang pernah saya bincangkan, apa yang ada saya bincangkan di dalam topik ini. Okey, so kita pergi kepada soalan pertama kita. So kita lihat sini apa soalan dia. Express the parametric equation. Ini ya. So maksud dia soalan ini telah pun diberi parametric equation x, y dan z ya. So maksud dia sudah express parametric equation ini as a single vector equation of the form berikut. R ni lah ya. So jadi ini sangat mudah dan sangat straightforward. Jadi dia punya jawapan adalah seperti berikut dalam bentuk R je lah. So maksudnya parametric dia nak transform ke dalam bentuk vector equation. So soalan ini dia berilah. So maknanya kita nampakkan R ni dalam bentuk yang macam mana. So jadi kalau tidak diberi bentuk yang di bawah ini yang saya gerakkan ini, maksud dia kita kena sedia maklum vector equation bentuknya adalah bentuk R macam ni. Okey. So kita boleh lihat ya. Ini adalah soalan yang pertama. Kita tengok soalan yang kedua pula. Soalan satu mudah. Soalan kedua pula pun hampir sama dengan soalan yang pertama tadi tu. Find a vector equation for the curve. Okey, kita find a vector equation for the curve of intersection of the surfaces. Dia bagi dah ni. Dia bagi y sama dengan x kuasa 2, z sama dengan y in terms of parameter x sama dengan t. So ada sedikit kelainan cara dia cara soalan ini ditanya. Okey, dia bagi dalam bentuk surfaces macam ni tau. Dia bagi dalam bentuk xy macam ni. Jadi kita kena hati-hati apabila kita hendak mengungkapkan jawapan tersebut. Sebab kita tahu last kali kita nak bagi jawapan dalam bentuk R. Ya, dalam bentuk R macam ni. Vektor dalam bentuk IJK ataupun dalam vector form dalam bracket macam ni ya. So mana-mana satulah. Yang macam ni cuma kita kena fahamlah. Jangan tersilap kita takrifkan lepas tu kita bagi jawapan lain. So kita kena bagi jawapan dalam bentuk yang ni lah. Ya, dalam bentuk vektor. Vector equation tu R ya. R. Yang ni lah. So mungkin yang ini clear kot ya. So kita dapat T ya. Ini T adalah X lah ya. Ini adalah komponen X, ini adalah komponen Y, ini adalah komponen Z. Tapi dalam sebutan T. So kita ganti balik lah ni. Ini T, X sama dengan T ni ganti ke sini. So kita dapat nilai Y kan. So lepas tu Z sama dengan Y. Y baru kita dapat tadi. So kita ganti semula ke sini. Maka kita dapat komponen Z tu lah. Yang ini okey. Okey, inilah soalan nombor 2. So kita lihat pula soalan ni. Ini suruh cari domain. So find the domain. So kita lihat find the domain of RT and value of RT0. So dia dah beri dah. Vector equation ni telah pun diberi iaitu cos T dan minus 3T. Okey, cos TI tolak 3TJ. Okey, kita kena cari dapatkan domain dia dan domain dia adalah all real numbers iaitu from minus infinity to positive infinity. Yang ni ya. So lepas tu kita nak cari vector equation tu pada T sama dengan pi. Ini ya, T sama dengan T0 sama dengan pi lah yang ini. Jadi kita masukkan ke dalam vector equation yang diberi ini. Kita masukkan dan dia akan end up dengan jawapan berikut. So maknanya jawapan kita tu boleh diberi dalam bentuk IJ ataupun dalam bentuk bracket. So kita sudah maklum lah. Dalam bentuk IJ means that it is a vector. Dalam bentuk bracket ini pun is well known, it is a vector as well. So kita masukkan ya. Masukkan, kita dapatkan nilai dia. Cos pi, cos 180 is minus 1. Contoh macam tu lah. So kita dapatkan semua ni.
Okey, ini adalah soalan nombor 3, which is not too bad. Soalan nombor 4 pula, masih lagi domain. So, kita belajar ya, macam mana kita nak dapatkan domain tu, penting juga kadang-kadang. So, apa yang diberi? We are given vector equation. Kita ada square root of 3t plus 1. And then we have t squared. So, the domain here, domain ini adalah minus 1 over 3. Faham kan? Kita dapat daripada sini sini. And yang satu lagi adalah positive infinity. Okay, this is the domain. So saya cadangkan kita lihat video saya sebelum ni supaya kita boleh lebih memahami sikit lah pasal domain ini. Lepas tu pada the value of r t naught, iaitu t naught itu diberi sebagai 1. Jadi kita substitute sajalah, masukkan dan kita akan dapat jawapan R1 as follows. Sama ada nak buat dalam bentuk bracket ataupun dalam bentuk IJ, is okay. Dua-dua boleh. Ya, dua-dua boleh. Tak ada masalah. Yang ni. Lepas tu, again, number 5. Kita ada domain sekali lagi. Tapi, domain ini ada IJ dan K. Yang ni. IJ dan K. So, kita lihat ya. Find the domain and the value. So, the domain, kita ada cos pi t, kita ada minus ln t, dan kita ada square root of t minus 2. Yang ni ya. So, the domain should be 2 and positive infinity. Ini ya. Ini adalah domain dia. Saya tunjukkan. So, kamu fikirkan yang ini, domain ni. Dan sama seperti nombor 3, nombor 4, nombor 5 tadi. Kita akan substitutekan the t naught value ke dalam vector equation ini dan kita akan dapat jawapan minus 1 minus ln 3 and 1. Okay, so ini agak mudah. Kita pergi kepada soalan nombor 6. Nombor 6 ini okay, tengok soalan dulu. Ini pun mudah juga sebenarnya. Express the parametric equation as a single vector equation in the form of ini. Okay, so sebenarnya soalan ini senang aja. Cuma kita nak maksud dia, saya pilih soalan ini untuk kita biasakan dengan wording soalan dan juga dia punya, nanti kita tengok dia punya penyelesaian dia apa kan. So supposed to be ini is not difficult. Maksud dia nak dalam bentuk dia telah pun diberi parametric equation yang inilah ini lepas tu nak buat dalam bentuk vector equation, vector form. Ini adalah mudah, straight away kita dapat ini. Just masuk je. Nanti soalan seterusnya nanti kita akan gunakan balik lah. Ini adalah in terms of kita nak biasakan wording dengan apa dia. Ini apa dia. Sambil-sambil kita belajar domain dan sebagainya lah kan. So ini supposed to be not a problem. Jadi kita dapat ni di sini kita ada ini kenapa ada minus kat sini? Pelik juga. Ini mana ada minus? Sorry. Ini tak ada minus. Ini positif ni. Okey. Silap sikit. Okey. Okey, yang ini. Ini jawapan dia. Ya. 3 cos ti plus t plus sin t. Okey. So, kita jangan buat bracket pula. Jangan buat bracket. Sebab dia minta soalan ini, dia minta kita dalam bentuk IJ. So, kita provide dengan IJ. Alright. Okay, number 7. Ada 2. Kalau macam ni kan. So, now, it turn into other way around. Dia bagi R macam ni. Dia minta kita cari parametric equation. So, we are given R, the vector equation. And this question asks us to find the parametric equation. So, terbalik.
So ini terbalik. Jadi sebenarnya jawapannya adalah seperti berikut. Ini saja. Jom ni ya. Yang ini. Okey, so kita ada ni. Ini adalah vector equation. Ini adalah vector equation. Now ini adalah parametric equation. Ini adalah parametric equation. Okey guys, so kita biasakan dulu dengan beberapa keadaan yang macam ni. Nanti kita akan cuba soalan-soalan yang akan melibatkan benda-benda macam ni. Alright? Okey, saya stop sini dulu. Kita akan sambung dalam video yang akan datang.